persoalan besar yang kita bawa adalah siapa Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 untuk menerajui negara ketika negara benar-benar berada dalam situasi pandemik COVID-19. Penganalisis dasar politik ekonomi dan pengajian antarabangsa UUM, Dr. Mat Syukri Shuaib bersama saya menerusi Google Meet ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Doktor, semalam kita lihat perjalanan yang cukup panjang, tetapi perjalanan itu membawa kita kepada satu episod yang lain pula hari ini apabila persoalan kita mengenai siapa sebenarnya ketua parti yang boleh membawa majoriti kepada Yang di-Pertuan Agong dan kemudian ia disahkan untuk dilihat sebagai yang layak untuk menjadi Perdana Menteri yang ke-9. Ketua-ketua parti hari ini, tak kisahlah daripada UMNO, daripada PKR, Warisan dan sebagainya, termasuk Bersatu sekalipun, akan bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong. Dan ini perkara yang harus dilaksanakan dan ini adalah rentetan perjalanan dalam pembentukan sebuah kabinet khususnya. Apa yang doktor boleh jangkakan daripada pertemuan ini dan ada atau tidak menurut doktor yang boleh mengemukakan majoriti mudah untuk membentuk kabinet, doktor? Ya, terima kasih Mr. Ehsan. Ya, kalau kita lihat polemik hari ini adalah suatu keadaan yang agak mengelirukan kita. Kerana kita tidak menjangkakan satu situasi yang agak rumit seperti ini. Ya. Kita dah dalam keadaan menyambut hari kita, hari kemerdekaan dan hari Malaysia ya, dan September ini. Tetapi apabila kita lihat dalam keadaan kita berada dengan situasi COVID-19 yang tidak berkesudahan, ya, pula zaman kritis dari sudut ekonomi, ya, yang perlu pencarian kerajaan untuk mentadbir dan mengurus dengan baik hak rakyat, yang jika tidak diteruskan akan memudaratkan nyawa dan juga kehidupan masyarakat sendiri. Jadi kalau kita lihat pemimpin-pemimpin politik, inilah masa depan kita. Ya. Hari ini kita meletakkan masa depan kita kepada beberapa orang presiden parti politik dan pemimpin utama parti politik. Ya. Kalau kita lihat Ikatan Nasional itu sendiri, mereka sudah memiliki majoriti sekurang-kurangnya 11 kerusi yang diperlukan untuk membentuk kabinet, iaitu di cabang eksekutif. Maksudnya kita kena faham sebagai rakyat, kita ada 3 cabang, iaitu eksekutif, legislatif dan juga judiciary. Tetapi apabila ada gangguan di sektor legislatif itu, mana pekerjaan perlu dibuat dan hanya boleh dibuat dengan restu parti-parti minoriti yang mempunyai yang kecil nama pendidikan hamba kemenangan dalam pemilihan rakyat itu sendiri, maka dengan parti yang lain menyebabkan konflik. Dan kita sudah tidak lagi berminat dulu untuk menjadikan yang mempunyai sepertiga majoriti, maksudnya kolot dan sebagainya. Rakyat melihat bahawa satu pendekatan yang lebih demokratik, maka diberikan mandat kepada pelbagai parti, ya, pada asasnya. Jadi hari ini apabila nak dibentuk kerajaan, perlu ada restu daripada berbagai-bagai parti politik baru bercantum dan akhirnya dapat menubuhkan kerajaan dengan menamakan seorang Perdana Menteri yang akhirnya akan memilih anggota kabinet. Nah, ini dilema kita, ya. Kalau kita lihat Perikatan Nasional, dia masih wujud, ya, Perikatan Nasional itu, tetapi tidak mempunyai cukup bilangan untuk membentuk kerajaan. Yang nombor 2 yang paling solid yang boleh mengemukakan calon adalah Pakatan Harapan. Ya, yang kita tahu Pakatan Harapan dianggotai oleh PKR, DAP dan juga Parti Amanah. Ya, jadi ketiga parti yang dalam Pakatan Harapan itu mempunyai nombor yang lebih banyak berbanding kelompok-kelompok yang lain. Jadi tapi masih tidak mencukupi untuk membentuk kerajaan, kecuali lah jika ada kelompok lain termasuklah daripada Barisan Nasional
ataupun daripada kelompok Tun Mahathir, ya, Tun Mahathir sentrik ini, parti-parti Tun Mahathir sentrik seperti Pejuang, Warisan dan sebagainya ini mampu bergabung bersama-sama dan memberikan sokongan untuk penubuhan kerajaan. Jadi ini pola yang perlu kita lihat, yang mungkin boleh juga menjurus kepada ancaman baru, iaitu apabila saja perkembangan baru ini, maksudnya dicalonkan Perdana Menteri, maka akhirnya kemudian harinya tidak ada kepuasan hati daripada mana-mana kelompok, akhirnya parti yang minoriti boleh meruntuhkan sebuah kerajaan yang ditubuh itu. Jadi hari ini kita melihat bahawa bagaimana hala tuju, iaitu satu hala tuju Tun Mahathir, yang keduanya ialah hala tuju Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Jadi dua kelompok ini memain peranan juga yang utama dalam membentuk kerajaan, sama ada kembali kepada Perikatan Nasional ataupun bersama dengan kelompok Pakatan Harapan. Jadi inilah cabaran-cabaran yang perlu kita lihat, ya, setelah 17 bulan melalui satu konflik yang agak panjang lah, terutama ketika COVID-19 ini rakyat mana dinanti kestabilan, tetapi akhirnya kelompok-kelompok politik ini tetap berpecah-pecah kepada beberapa golongan yang menyebabkan konflik berterusan. Dan juga Doktor, bila kita bercakap berkaitan dengan konflik berterusan, tetapi kita nak melihat kepada mungkin andaian dan juga perkara yang boleh berlaku ketika jumlah ataupun jumlah majoriti dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Terutamanya sekiranya tidak ada mana-mana individu ataupun parti ataupun mana-mana gabungan yang cukup majoritinya, apa pula yang akan mungkin berlaku? Mungkin ada kerajaan campuran dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang perlu dilihat, dan ia pastinya melihat kepada kebijaksanaan dan juga khidmat baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menyelesaikan dan juga melihat kepada isu-isu seperti ini, Doktor. Ya, ini masalah kita, iaitu istana sepatutnya tidak dibebankan dengan masalah politik. Ini masalah yang dibuat oleh orang politik. Ya, jadi sepatutnya sebelum adakan pertemuan dengan pihak istana, orang-orang politik ini yang menjunjung demokrasi berparlimen, ya, yang mewakili rakyat dan berasaskan kepada perlembagaan itu sendiri, maka mereka ini perlu membentuk persefahaman terlebih dahulu sebelum mengemukakan apa-apa syur dan saranan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita harap supaya istana negara itu tidak diheret ke kancah politik yang boleh menyebabkan persepsi yang berbagai-bagai oleh rakyat, dan apatah lagi jangan pula dijebak ke istana negara itu sebagai punca kemelut. Ya, sebab kalau memanglah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tu boleh menggunakan kebijaksanaan dan budi bicara baginda untuk menentukan, tetapi perdamaian politik di kalangan ahli-ahli parlimen 222 orang itu, yang hari ini ada 220 orang, maka fungsi mereka ini untuk menjadi pendamai kepada Malaysia ini. Kita harapkan satu aspirasi Malaysia ini dapat diserapkan di kalangan orang politik. Saya melihat bahawa tidak akan dapat dicapai apa-apa persefahaman tanpa restu daripada kelompok politik yang kecil seperti peranan Datuk Seri Zahid dan juga Tun Mahathir itu sendiri. Ya, kalau sekiranya dua kelompok ini mampu menentukan hala tuju mana mereka nak pergi. Hari ini contohnya Perikatan Nasional dan juga PH bersaing untuk membentuk kerajaan. Maksudnya masih dua kelompok ini berpeluang kerana mereka mempunyai number yang masih banyak. Ya, kalau kita lihat di bawah PN itu sendiri ada Bersatu, ada PAS, ada GPS, ya, dan lain-lain parti yang membentuk sokongan lebih kurang dalam 100 kerusi. Kemudian PH pula ada mungkin lebih kurang dalam 90 kerusi begitu. Yang selebihnya ialah Barisan Nasional dan juga kelompok Tun Mahathir sentrik ini untuk menentukan ke mana mereka nak pergi. Kalau kiranya Barisan Nasional mampu mencapai kata sepakat, ya, bersama dengan mana-mana kelompok, sama ada dengan PN ataupun PH, maka akan terbentuklah kerajaan. Tetapi dalam konteks ini, kita melihat bahawa UMNO itu sendiri mempunyai perpecahan yang agak serius. Kalau kita lihat di sini, bagaimana mereka nak mencalonkan Perdana Menteri, pola dia, siapa yang nak dipilih.
Ya, adakah mungkin kalau diletakkan syarat, contohnya Barisan Nasional kembali bekerjasama dengan Perikatan Nasional, maka dinamakan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai contoh sebagai calon Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid sebagai Perdana Menteri, ataupun Hishamuddin Tun Hussein sebagai Perdana Menteri. Mungkin itu dijadikan alternatif untuk memulakan perbincangan untuk mengadakan satu perjanjian baru, perjanjian politik baru di dalam gagasan yang baru untuk membentuk kerajaan. Atau mungkin juga daripada kelompok ini ada yang berminat untuk bersama dengan PH. Ini persoalan kita itu. Apabila sesuatu diruntuhkan, maka bagaimana hala tuju itu nak diberikan mandat yang baru itu. Bagaimana pula pandangan Tun Mahathir dan juga Datuk Seri Syafiee Abdal. Ini yang menjerat. Tapi saya fikir bahawa perjumpaan bersama Seri Paduka Baginda Yang Bertuah Agong itu tidak harus dipolemikkan dan disensasikan, kerana kita melihat bahawa selagi mana kelompok PN, PH, Barisan Nasional dan juga pejuang serta warisan ni tidak dapat menyelesaikan dilema politik yang ada dalam pemikiran masing-masing, maka selagi itu saya fikir turun naik ke Istana Negara itu akan berlaku. Dia tidak akan boleh membantu dalam pemulihan dalam masa terdekat ni. Dia akan ambil masa. Pada saya dia akan mengambil masa. Itu bargaining proses itu mungkin sedang berjalan dan berlaku, kita tak tahu bagaimana. Tetapi kerajaan yang nak dibentuk ini adalah kerajaan base yang berasaskan kepada problem based government, iaitu kerajaan yang perlu menyelesaikan beberapa permasalahan yang fundamental sebenarnya, yang perlu dan kritikal sekarang ini, iaitu COVID-19, iaitu manifestasi kelestarian hidup rakyat yang sedang susah dan sebagainya. Jadi dan juga aspek pengukuhan birokrasi itu. Ini elemen antara institusi dan juga sistem yang perlu ada pada seseorang bakal Perdana Menteri yang akan terpilih nanti. Mungkin beberapa nama mungkin boleh dicadangkan, tetapi penyatuan di kalangan ahli-ahli politik secara majoriti itu sangat perlu supaya tidak memberikan tekanan kepada institusi beraja Istana Negara untuk menjadi hakim yang akhirnya boleh menjerumus kepada polemik dan merebakkan lagi isu yang sensasi. Doktor, kita nak melihat kepada dua cadangan. Satu adalah Majlis Pemulihan Negara. Yang kedua adalah War Cabinet yang mungkin dicadangkan dalam membentuk satu jajaran baharu dalam kerajaan. Bagaimana doktor melihat kepada perkara ini, terutamanya mungkin kita nak melihat kepada War Cabinet itu bagaimana, untuk kita nak melihat kepada Majlis Pemulihan Negara itu bagaimana, dan akhirnya ia dapat memastikan bahawa kita berada dalam landasan yang betul, pemulihan ekonomi, penurunan kes jangkitan COVID-19 dan sebagainya. Doktor. Ya, terima kasih Mr. Ehsan. Saya melihat bahawa Majlis Tindakan ataupun Kabinet ketika disebutkan War Kabinet itu sudah tidak praktikal. Yang patut dilakukan ialah penumbuhan kerajaan yang sah, yang mesti mempunyai cukup bilang di dalam Dewan Rakyat dan mendapat restu sekurang-kurangnya 111 anggota parlimen supaya membolehkan daripada legislatif itu, maka terbentuknya kabinet yang merupakan cabang eksekutif yang akan memandu pengurusan negara. Kalau kita lihat dari segi War Kabinet dan juga Majlis Pemulihan Negara itu, penumbuhannya mesti direstui oleh kerajaan. Soalnya ialah hari ini sekiranya kerajaan yang sah, iaitu cabang eksekutif tidak berjaya ditubuhkan, jadi bagaimana pembentangan-pembentangan yang memerlukan keabsahan parlimen, seperti contohnya bajet, belanjawan, ataupun kita lihat dalam aspek rancangan Malaysia dan sebagainya untuk kita memacu pembangunan pada tahun 2022 nantinya. Jadi bagaimana nak dilakukan? Kalau kita lihat pada 1969 tidak ditubuhkan kabinet pada ketika itu kerana diisytiharkan darurat. Hari ini darurat tidak berjaya diisytiharkan secara efektif. Kecuali pilihan utama kalau nak mengadakan War Kabinet ataupun Majlis Pemulihan Negara itu, maka darurat yang komprehensif perlu diisytiharkan. Maka barulah ada pilihan kepada Seri Paduka Baginda Yang Bertuah Agong untuk memilih
dan mengadakan war kabinet atau majlis pemulihan negara. Sebab itu cadangan harus berhati-hati. Orang politik jangan mencadangkan sesuatu perkara yang akhirnya boleh membawa tekanan kepada institusi termasuk di soal pentadbiran. Ya, hari ini apabila saja parlimen sudah boleh bersidang, maka keabsahan kerajaan itu perlu dilakukan di dalam sidang parlimen itu sendiri. Jadi pembentukan Perdana Menteri mesti datang daripada Dewan Rakyat. Kalau contohnya Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kanan dan Menteri Kabinet yang lain boleh dilantik daripada kalangan senator. Tetapi kita harus ingat, walaupun pelantikan senator dibuat untuk membentuk kerajaan, yang kabinet yang dinamakan dengan pelbagai-bagai aspek, tetapi setiap rang undang-undang, termasuk rang undang-undang perbekalan yang dikenali sebagai belanjawan itu perlu dibawa mendapat restu Dewan Rakyat terlebih dahulu untuk diluluskan. Jadi war kabinet dan juga majlis pemulihan negara ini hanya boleh dilaksanakan sekiranya negara mengamalkan konsep darurat yang komprehensif seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan. Dan juga ia membawa kepada satu persoalan penting adalah terutamanya berkaitan dengan sokongan. Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan selepas tidak mempunyai majoriti yang cukup apabila 15 ahli parlimen UMNO menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita nak tahu juga menurut doktor, ke mana 15 MP UMNO ini yang mungkin akan memberi sokongan mereka dan mungkin ada majoriti lain yang akan dibentuk? Ya, ini yang menjadi pertanyaan termasuk daripada kalangan ahli dan juga penyokong UMNO di akar umbi. Sekiranya diruntuhkan kerajaan yang ada bersamanya seorang Timbalan Perdana Menteri daripada UMNO, Menteri Kanan ada juga daripada UMNO dan menteri-menteri kabinet ramai juga daripada UMNO. Apabila diruntuhkan kerajaan itu, ke mana UMNO nak dibawa dan mana hala tujunya? Itu persoalan yang tidak mendapat jawapan hingga hari ini. Kita melihat bahawa Barisan Nasional ini, MIC dan juga MCA, kita lihat berterusan memberi sokongan kepada pengukuhan kerajaan. Tetapi dalam UMNO itu segelintir daripada mereka itu, iaitu 15 orang itu yang dikatakan taat setia kepada parti, maka mengikut arahan parti untuk meletakkan jawatan dan menarik diri daripada kerajaan. Itu tidak ada kesalahan untuk taat kepada parti. Tetapi soalnya ialah ke mana hala tuju parti untuk membawa sebuah parti yang besar dan berpengaruh dalam penubuhan kerajaan ini. Untuk hala tuju dia ke mana? Ke PH kah? Ataupun nak adakan satu tawaran baru bersama dengan PAS, Bersatu dan GPS serta Sabah. Jadi dalam konteks inilah maka persoalan itu semakin membebani ahli-ahli akar umbi UMNO dan juga pemimpin-pemimpin bahagian UMNO itu sendiri dan juga di pihak penganalisa politik untuk melihat pola di mana Zahid sentrik ini nak bawa kumpulannya. Jadi kalau kita lihat Tan Sri Muhyiddin telah melantik Datuk Seri Ismail Sabri sebagai pemimpin kanan di dalam kabinet selaku Timbalan Perdana Menteri, dan Datuk Seri Ismail Sabri dapat bekerja sama rapat. Apatah lagi kita lihat macam mana efisien dan efektifnya komunikasi ketika membentangkan SOP-SOP, peraturan-peraturan untuk kita patuhi ketika COVID-19 ini. Ya, jadi dalam aspek ini hari ini semua itu sudah tidak ada. Jadi orang memandang ke mana hala tuju 15 ahli parlimen itu bukan saja 15, tetapi apabila telah terbubar kerajaan itu, maksudnya keseluruhan MP UMNO itu yang diketuai oleh Presiden UMNO Datuk Seri Zahid itu ke mana nak dibawa? Itu persoalannya. Jadi dalam kes ini perhatian kita harus kepada Zahid sentrik dan keduanya ialah Tun Mahathir sentrik. Ke mana kumpulan ini nak pergi? Sebab kumpulan Tan Sri Muhyiddin yang dianggotai oleh PAS, oleh Bersatu, GPS dan beberapa ahli parlimen itu sudah sedia statik di situ. Kumpulan Anwar Ibrahim yang dianggotai oleh Pakatan Harapan iaitu PKR, DAP dan juga Amanah, mereka solid tetap menamakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi cuma mereka kedua kumpulan PN dan juga PH ini memerlukan rakan yang lain
untuk membentuk satu keabsahan, iaitu cukup bilang di dalam Dewan Rakyat itu untuk membolehkan mereka membentuk kabinet yang berperanan, yang akhirnya boleh mentadbir negara sebagai sebuah kerajaan yang baru. Tapi hari ini terpulanglah kepada pengembala politik di bawah gabungan iaitu Barisan Nasional, iaitu yang paling utama sekali ialah UMNO, kumpulan UMNO ini, dan juga kumpulan Tun Mahathir, yang juga saya rasa bersama dengannya ialah Syafiq Abdal dan juga Syed Saddiq, ya. Jadi kumpulan-kumpulan kecil ini yang akan menjadi antara penentu kepada konsensus baru politik yang membolehkan kerajaan dapat dibentuk dengan sokongan mereka. Doktor, seketika nanti saya akan bersama lagi dengan doktor sebab kita nak melihat kepada skop yang lebih luas, bukan sahaja berdasarkan kepada politik semasa, tetapi kita nak melihat kepada kesan ekonomi dan juga apa yang negara ataupun mungkin antarabangsa lihat dalam situasi sekarang ini, ketika mana kita berdepan dengan krisis pandemik dan sebagainya, kita juga berdepan dengan krisis politik yang berlaku hari ini. Baik, tapi visual yang kami bawakan kepada anda adalah visual langsung dari Istana Negara. Rakan wartawan kami Hasimi Muhammad berada di sana, dan segala perkembangan dan juga apa yang boleh kami kongsikan dengan anda adalah ketua-ketua parti hari ini akan menghadap yang di-Pertuan Agong untuk dan ia adalah berdasarkan kepada siapa Perdana Menteri yang ke-9, dan perkara ini masih lagi menjadi persoalan dan mungkin kita dapat mengetahuinya dalam tempoh hari ini, esok ataupun lusa dan sebagainya, apabila keputusan dan juga majoriti itu dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan ia menurut hemat baginda mendapat perkenan dan sebagainya, dan selepas itu barulah kita melihat kepada pembentukan kabinet yang baru dan Perdana Menteri yang ke-9. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini saya akan bersama kembali dengan Dr. Mat Syukri Shuaib. Kita kembali dalam Buletin Awani Khas selepas ini. Baik, kembali dalam Buletin Awani Khas langsung bersama saya Sandahya dari World Trade Center Kuala Lumpur. Tumpuan hari ini di Istana Negara apabila ketua-ketua parti akan menghadap Yang di-Pertuan Agong, dan ia adalah berkaitan dengan siapa Perdana Menteri yang ke-9, dan mungkin ada jumlah majoriti dan sebagainya ataupun ada perbincangan-perbincangan lain. Ini perkara-perkara yang pastinya kita menuntut kepada jawapannya, dan saya percaya ketika ini setiap parti, setiap pimpinan mengadakan mesyuarat sejak daripada semalam untuk melihat kepada dasar dan juga perkara-perkara penting yang perlu dimuktamadkan, terutamanya berkaitan dengan sokongan dan sebagainya untuk membentuk kerajaan, jumlah majoriti dan siapa yang mungkin kelibat dan juga wajah-wajah yang sesuai dijadikan Perdana Menteri yang ke-9. Walaupun ada 2-3 nama-nama yang telah pun dibincangkan ataupun nama-nama yang disebut, kita faham bahawa pemilihan Perdana Menteri yang baru tidak boleh dibuat sewenang-wenangnya, tetapi hanya boleh ditentukan dengan hemat dan juga kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan apa yang pasti, mana-mana pemimpin parti ataupun pihak juga tidak boleh sekadar memetik nama tertentu sebagai pengganti, tetapi perlu mengemukakan calon yang diyakini mendapat sokongan majoriti untuk dipersembahkan kepada Seri Paduka bagi membuat pertimbangan. Dan kalau kita nak melihat kepada perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan, Perdana Menteri hendaklah dilantik dalam kalangan ahli Dewan Rakyat yang mendapat sokongan majoriti, dan juga Seri Paduka Baginda akan menentukan siapa calon yang layak berdasarkan nama yang dipersembahkan mengikut hemat, kebijaksanaan dan juga pertimbangannya. Ini perkara yang kita tumpukan sepanjang hari ini, terutamanya visual-visual langsung yang kami bawakan dari Istana Negara. Perkembangannya akan kami bawakan bersama dengan wartawan Hasimi Muhammad, tetapi masih lagi bersama Google Meet ketika ini Dr. Mat Syukri Shuaib yang merupakan
Penganalisis Dasar Politik Ekonomi dan Pengajian Antarabangsa UUM yang masih lagi bersama-sama dengan saya. Doktor, tadi kita dah melihat kepada mungkin cadangan daripada War Cabinet, daripada Majlis Pemulihan Negara, tetapi sekarang ini kita berdepan dengan satu kemelut yang lebih besar daripada keadaan dan juga situasi ini disebabkan pandemik. Keadaan ekonomi semasa negara juga terjejas akibat daripada situasi dan juga keadaan ini. Tetapi perkara ini dilihat lebih besar dengan konflik dan juga mungkin percaturan politik yang berlaku semalam dan juga mungkin sepanjang minggu ini kita nak saksikan. Tetapi perkembangan untuk situasi ekonomi ini bagaimana, Doktor, untuk kita menstabilkannya dan juga kita mengharapkan anggota kabinet yang baru dan juga Perdana Menteri ke-9 ini adalah fokus utama yang perlu dititik beratkan dan juga diambil perhatian khusus, Doktor. Ya, terima kasih Mr. Ehsan. Kita lihat dalam konteks ini, kelestarian ekonomi sangat penting. Sebab itu ketika wabak COVID-19 ini terus merebak, kita melihat bahawa kesengsaraan rakyat itu. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan B40 itu. Ya, hari ini B40 mungkin sudah menjadi seperti mana Jabatan Statistik kita lihat pada hari ini, ya, sudah hampir jadi B60. Kemudian M40 pun sudah semakin mengecil. Kemudian T20 itu pun sudah tinggal hanya mungkin T10 ke T15 saja. Jadi dalam konteks ini, kesengsaraan rakyat ini merangkumi bukan saja daripada peringkat bawah tetapi juga merangkumi peniaga-peniaga, ahli-ahli korporat dan juga para pengusaha yang sebelum ini mendapat nikmat ekonomi yang cukup banyak. Jadi sebab itu pembentukan kerajaan ini penting disegerakan. Ya, sudah hentikanlah berpolemik. Ya, kita lihat bahawa kalau keutamaan kita letak kepada soal seperti mana yang disebutkan oleh Harold Laswell, yang mengatakan bahawa politik ini soal dapat apa, bila dan bagaimana. Jadi dalam konteks itu kalau konsep ini diteruskan, ya, kalau satu kumpulan dapat hanya 100 ahli parlimen, kemudian satu kumpulan lagi dapat 90, satu kumpulan lagi mungkin 40. Jadi bagaimana nak selesaikan konflik untuk melantik Perdana Menteri sedangkan pembubaran parlimen tidak dapat dilaksanakan dan pengurusan ekonomi itu perlu diteruskan. Ya, kalau kita lihat dalam keadaan ini, caretaker government tidak boleh meleraikan aspek dasar-dasar yang baru, iaitu pendekatan yang baru, pembentangan kedudukan dan juga untuk membantu pertumbuhan ekonomi yang baru itu tidak dapat kita laksanakan. Jadi sebab itu kita lihat bahawa krisis COVID-19 ini jauh lebih teruk daripada krisis ekonomi 1997-98. Yang kita lihat bahawa krisis yang wujud akibat daripada perebakan COVID-19 ini sudah menjadi krisis ekonomi dan juga pada masa yang sama menjadi krisis politik yang sangat buruk keadaannya. Kalau dulu 1999, pilihan raya 1999, kerajaan masih lagi mendapat sokongan majoriti 2/3 yang membolehkan keberkesanan pembentukan Majlis Tindakan Ekonomi Negara untuk berfungsi seolah-olah sebagai kabinet kerja untuk menyelesaikan krisis ekonomi pada waktu itu dapat berjalan dan dipengerusikan oleh seorang Perdana Menteri yang kukuh, yang dominan dan juga dianggotai oleh menteri-menteri kabinet yang bersesuaian dengan aspirasi untuk menyelesaikan konflik ekonomi pada waktu itu dan M10 berjaya pada waktu itu. Kalau kita lihat masih ada pemimpin-pemimpin senior seperti Tan Sri Rafidah Aziz, Tan Sri Noor Mat Yaakob, Tun Daim Zainuddin dan beberapa orang. Ini tak kira parti politik, ya, tapi mereka ini ada kepandaian untuk menguruskan krisis ekonomi yang diperlukan negara. Kalau kita tengok keadaan yang ada pada hari ini, kerajaan sudah bukan saja tidak kuat, kerajaan sudah tidak ada. Yang ada hanya kerajaan caretaker yang mana kita lihat bahawa pengurusannya akan ditunjangi bukan lagi oleh kabinet tetapi ditunjangi oleh para birokrat. Hari ini ketua setiausaha negara, ketua setiausaha kementerian, ya, menjadi yang paling dominan dalam tiap-tiap kementerian untuk memacu
kementerian itu berjalan seperti mana kegiatan harian. Jadi bagaimana kita nak menggerakkan dasar sekiranya orang yang sepatutnya menguruskan, sebab bila kita ada mesyuarat kabinet, dia bukan saja mesyuarat kabinet, pos kabinet untuk bersama kementerian itu untuk menentukan hala tuju gerak kerja harian itu dapat berjalan dengan lancar, apa dasar dan sebagainya yang disampaikan daripada Perdana Menteri, kabinet dan akhirnya sampai kepada birokrat. Hari ini sudah tidak ada aspek itu. Jadi sebab itu kita melihat bahawa dalam dimensi ekonomi hari ini kita lihat susutan nilai pelaburan langsung asing mungkin akan berlaku apabila kita lihat beberapa kementerian sudah tidak ada lagi menteri yang berfungsi untuk menjadi peneraju menarik pelabur datang ke negara kita. Bahkan persaingan kita dengan daya saing kita dengan negara jiran sebagai contoh yang sedia menawarkan insentif yang lebih baik berbanding negara kita ini. Jadi kita melihat bahawa pertumbuhan dari segi FDI dan DDI. DDI apabila semakin mengecut keupayaan untuk pelaburan dalam negeri akibat daripada lockdown dan sebagainya ini, kita tak salahkan lockdown, tetapi dalam aspek ini kesan ketara terhadap sektor pekerjaan, sektor pemodalan, ini sangat penting untuk ditangani. Dan apatah lagi dalam keadaan kita hari ini, kita sedang menanti bagaimana corak bajet 2022 akan dibentang oleh kerajaan supaya impak krisis ekonomi akibat COVID-19 ini dapat ditangani dengan berkesan dan lestari. Tetapi kesinambungan itu saya fikir sudah tidak wujud apabila kerajaan itu sudah terbubar. Kerajaan 17 bulan. Kalau dulu kita ada kerajaan 22 bulan, kemudian sekarang ni ada kerajaan 17 bulan. Dan sebelum ini ada kerajaan 61 tahun menjadi kerajaan. Tetapi hari ini kita melihat bahawa kelestarian ekonomi itu, konsistennya dasar ekonomi itu dapat diuraikan dalam bajet 2022 dan juga pembentangan rancangan Malaysia yang memerlukan kita untuk bergerak pantas untuk kita bertanding dengan negara-negara jiran yang ada di sekitar kita yang sedang sebenarnya pesat membangun. Jadi dalam konteks ini saya fikir Malaysia dapat bukan saja terkesan akibat daripada tingkah laku orang politik ini yang memberi kesan besar kepada ekonomi negara dan ekonomi rakyat. Rakyat sedang susah tetapi orang politik seolah-olah menganggap politik ini sebagai playground, sebagai medan politik. Ini yang menyedihkan. Politik ini sebagai satu taman permainan yang bertanding untuk merebut kedudukan dan sebagainya. Jadi saya fikir hari ini kumpulan-kumpulan kecil harus memberikan tumpuan untuk bersama kumpulan yang lebih besar untuk dapat membentuk kerajaan yang lebih efisien dan juga melestarikan elemen dasar politik ekonomi ini. Dari pintu 2 Istana Negara kita bawakan visual secara langsung pertemuan ketua-ketua parti politik bersama Yang di-Pertuan Agong pastinya, dan juga perkembangan ini kita akan bawakan kepada anda menerusi rakan wartawan kami Hasimi Muhammad yang berada di sana. Dalam masa yang sama kita teruskan perbincangan dengan Dr. Mat Syukri Syuib yang merupakan penganalisis dasar politik, ekonomi dan pengajian antarabangsa UUM. Doktor, ada nama-nama yang disebut contohnya seperti Datuk Seri Syafiq Abdal, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tengku Razali Hamzah, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Melihat kepada nama-nama ini, ada atau tidak antaranya yang dilihat dominan dan mungkin mempunyai sokongan dan juga majoriti kalau kita nak buat perhitungan, dan mungkin antara congak-congak kita lah untuk melihat kepada siapa bakal Perdana Menteri yang ke-9 ini, Doktor. Ya, kalau kita lihat Tengku Razali Hamzah sebagai contoh, kita lihat contoh Tan Sri Tengku Razali Hamzah. Persoalannya ialah berapa bilangan ahli parlimen yang ada untuk menyokong Yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Banyak orang sebut rumours, tetapi saya sebagai orang akademik, saya kena melihat dari segi data dan juga fakta yang bersifat realiti. Tapi saya melihat tidak ada bilangan yang cukup sebanyak 111 kerusi yang boleh memberikan sokongan kepada Yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Yang apatah lagi dalam keadaan hari ini UMNO sendiri pun berpecah-pecah. Kemudian kalau kita lihat pula di sudut Syafiq Abdal,
adakah Pakatan Harapan akan memberi laluan tidak menamakan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan memberikan sokongan dan dokongan yang tulen kepada Datuk Seri Syafiee Apdal ini untuk menjadi Perdana Menteri yang pertama kali orang Borneo menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ini satu cabaran kepada Datuk Seri Syafiee Apdal sekiranya berminat untuk mendapatkan keyakinan dan juga dokongan daripada Anwar Ibrahim, PKR, Lim Guan Eng dan juga kumpulannya serta juga kumpulan Muhammad Sabu. Ya. Jadi soal bilangan itu menjadi satu perkara yang fundamental. Kemudian Datuk Seri Ismail Sabri yang kita lihat, ya, Datuk Seri Ismail Sabri ini satu orang yang kita nampak berkesan dalam pentadbiran. Ya, memang agak sesuai untuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana mereka ini sudah memahami, ada dalam kabinet dan sebagainya daripada Barisan Nasional, kemudiannya Perikatan Nasional, ya, amat sesuai. Tetapi berbalik kepada soal UMNO itu sendiri. Adakah Presiden Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi itu boleh memberikan sokongan dan bersama 15 ahli Parlimen UMNO itu yang keluar daripada kerajaan pada ketika Perikatan Nasional itu dapat memberikan sokongan kepada Ismail Sabri untuk jadi Perdana Menteri. Sekiranya kumpulan itu mampu memberikan sokongan, maka dia akan memudahkan kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri akan dibentuk. Tetapi soalnya ialah kita nak namakan, contohnya kalau kita lihat, kalau gitu UMNO harus menerima secara sebulat suara Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri dan kita melihat UMNO menjadi tunjang kepada mungkin Perikatan Nasional 2.0. Jadi UMNO akan menjadi parti yang dominan, diikuti dengan Bersatu dan juga PAS. Bermaksud dalam kelompok itu, mungkin timbalan Perdana Menteri harus datang daripada Bersatu. Mungkin boleh dibuat Menteri Kanan daripada PAS, daripada GPS dan daripada parti-parti yang lain. Ya. Jadi dalam hal ini, saya fikir kedudukan calon-calon Perdana Menteri ini agak complicated dan rumit kerana kalau kita lihat UMNO itu pun sendiri sudah berpecah. Kita lihat yang sah sekarang ini menjadi teraju utama UMNO ialah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tetapi bagaimana orientasi pemikiran dan halat tuju kiblat sokongan politik Dr. Ahmad Zahid Hamidi ini? Ini yang perlu kita atasi dulu. Maksudnya kena tanya Datuk Seri Ahmad Zahid dulu hati nurani dia nak bersama dengan siapa. Barulah kemudiannya ahli-ahli Parlimen UMNO itu sendiri dapat membuat keputusan sama ada memberi sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri ke ataupun Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein ataupun lain-lain nama daripada UMNO itu sendiri. Tetapi dengan syaratnya Bersatu janganlah buat perangai. Apabila kita nanti mungkin persepsi Bersatu pula akan berkata bahawa UMNO sudah pun buat sesuatu yang agak buruk kepada kami, maka kita akan balas dendam. Jadi UMNO dan juga Bersatu ini saling bercakaran untuk berbalas dendam antara satu sama lain sebab keputusan pilihan raya Mei 2018 dan isu-isu rentetan daripada sebelum itu berlaku dan menyebabkan alumni UMNO bersama dengan kelompok UMNO yang ada pada hari ini bercakaran sehingga negara tidak dapat menyelesaikan dan keluar daripada konflik ini. Kalau kita lihat Anwar Ibrahim pula, Datuk Seri Anwar Ibrahim memang pernah menjadi timbalan Perdana Menteri sewaktu Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional dan pernah menjadi timbalan Presiden UMNO pun. Dia juga adalah alumni UMNO. Jadi the house of UMNO itu, kabilah UMNO ni yang mencorakkan politik pada hari ini, ya, kalau kita lihat. Tanpa aktorisasi mereka ini, keadaan politik negara tidak akan jadi begini. Tan Sri Muhyiddin sendiri alumni UMNO, Anwar Ibrahim alumni UMNO dan juga yang lain-lain pun, Tun Mahathir pun alumni UMNO. Jadi kita melihat dalam konteks ini Anwar Ibrahim solid mendapat sokongan daripada 3 parti besar dalam Pakatan Harapan, iaitu DAP, PKR dan juga Amanah. Jadi kalau kita lihat begini, Anwar Ibrahim tidak ada persoalan. Maksudnya dia sudah ada bilangan yang banyak dalam blok Pakatan Harapan itu. Tidak ada perpecahan berbanding dengan Barisan Nasional yang sedang berpecah antara beberapa tim. Tetapi yang paling solid ialah Pakatan Harapan itu dan menamakan nama tunggal iaitu Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Cumanya beliau tidak mempunyai cukup nombor sebanyak 111 kerusi.
Dalam aspek ini, sokongan senator tidak boleh menjadi penanda aras. Yang harus memberi sokongan adalah 222 orang ahli parlimen yang masih hidup pada hari ini untuk menamakan Perdana Menteri. Jadi Adil Ibrahim ni harus mendapat sokongan sama ada daripada UMNO ataupun mendapat sokongan daripada Pejuang atau Warisan ataupun GPS atau bahkan daripada Bersatu ataupun PAS itu sendiri. Jadi mana-mana kelompok parti lain itu, kalau kiranya mereka ini berkumpulan memberikan sokongan kepada Adil Ibrahim, maka dia akan jadi Perdana Menteri. Contohlah sekiranya PH berjaya menambat hati Bersatu untuk bersama dengan mereka membentuk contohnya mungkin kerajaan baru bersama PH, maka terjadilah Adil Ibrahim sebagai Perdana Menteri dengan syarat ahli-ahli parlimen Bersatu itu memberi sokongan atau mungkin juga PAS. Kerana sejarah PAS ini begitu lama dengan perjuangan Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat dan sebagainya. Jadi serba kemungkinan politik hari ini. Jadi tidak ada sesiapa yang mendapat satu number yang sebanyak 111 sokongan ahli parlimen untuk membolehkan dia secara mutlak menjadi calon Perdana Menteri. Ya. Dan visual dari Istana Negara ini saya percaya mungkin ada sudah ketua parti yang hadir, tapi nanti kita akan dapatkan perinciannya bersama dengan Hasimi Mohamad. Tapi doktor, saya nak tanya berkaitan dengan prinsip. Setiap parti ada prinsip. Adakah prinsip ini akan boleh dileraikan ataupun dilanggar? Contohnya no DAP, no Anwar, no kleptokrat dan sebagainya. Tetapi untuk membentuk satu jajaran kabinet yang lebih stabil, perkara-perkara ini harus ditinggalkan seketika menurut doktor. Parti-parti politik ni hari ini selepas daripada 2018 ada lagi ke prinsip? Ini persoalan dia. Iaitu soal ialah untuk mendapatkan kekuasaan dan memastikan kelompok mereka menjadi kerajaan yang mendapat kuasa yang membolehkan serba kemungkinan dapat dilaksanakan, termasuk dalam aspek-aspek yang mungkin kita tidak dapat bayangkan. Tetapi dalam kelompok ini kita melihat bahawa pengorbanan terhadap satu-satu prinsip parti itu mungkin akan menyebabkan persepsi itu yang berlaku sebenarnya hari ini dalam ada beberapa parti politik yang kita lihat ada yang dalam keadaan yang agak tergugat. Bahkan UMNO sendiri pun saya lihat ada pertembungan pendapat sama ada nak ke kumpulan PH ataupun membentuk kumpulan sendiri ataupun berada bersama dengan kumpulan yang anti PH iaitu yang dipanggil Perikatan Nasional itu, sedangkan mereka pun banyak daripada ahli-ahli parlimen itu bekas PH. Jadi percaturan ahli-ahli parlimen ini, jadi soalnya ahli-ahli parlimen ni kalau mereka ini dapat bersepahaman dalam beberapa aspek dan menyelesaikan pertikaian sama mereka. Jadi ini bukan soal pilihan raya. Pada waktu pilihan raya mungkin mereka cerita bab prinsip perjuangan dan sebagainya untuk turun menjadi bahan kempen. Tetapi setelah mereka menjadi wakil rakyat, mereka bertaraf jusasi, mendapat pelbagai kemudahan-kemudahan, dia menjadi menteri dengan kemudahan dan juga allowance pendapatan dan kebolehan untuk mencipta kekayaan material yang lebih mudah dan banyak sebagai contohnya. Maka dalam konteks itu kita melihat bahawa mereka ini harus berkorban untuk Malaysia, bukan saja soal parti tetapi untuk Malaysia, sebab kita tak kira parti politik mana pun sekarang ini sedang berada dalam sebuah negara yang sedang berpolemik dan ada konflik. Jadi kalau kita kirakan kepada asas parti-parti politik yang sedia ada, sampai bila tidak akan dapat ditubuhkan kerajaan? Itu yang kita cerita mengenai lompat parti itu. Ahli parlimen itu melompat ke satu destinasi yang lain, mungkin disebabkan oleh olahan prinsip dan olahan cita rasa politik itu yang mungkin berubah. Kadang-kadang politik ini bertembung sesama sendiri boleh menyebabkan mereka beralih arah sokongan dia. Mungkin contohnya kalau hari ini mereka berbaik kerana mereka satu aspirasi, satu persepahaman. Tetapi apabila ada pertembungan sesama pemimpin, mungkin akan menyebabkan pertarungan sesama pemimpin itu menyebabkan akhirnya terkeluar beberapa pemimpin yang tidak pro kepada kumpulan yang lebih kuat daripada mereka itu, yang akhirnya menyebabkan cita rasa politik dan juga alignment politik mereka harus berubah
balik kepada Hairul Aswell cerita apa yang mereka boleh dapat, bagaimana caranya dan bila. Jadi dalam konteks itulah kita melihat bahawa politik ini dinamik dan boleh berubah-ubah. Jadi kita fikir dalam hal itulah yang banyak negara dalam dunia, bukan saja Malaysia ya, bahkan kita tengok baru ni di Israel pun, tetapi Israel tu parti-parti kecil ni berjaya mencapai kata sepakat sehingga berjaya menumbangkan parti yang lebih banyak bilangannya ya, yang akhirnya tersungkurnya Netanyahu itu. Tetapi dalam konteks Malaysia ini, kita sebuah negara yang saya fikir lebih terurus, lebih berdisiplin ya, dan juga kita hari ini berhadapan dengan situasi yang sangat getir untuk menguruskan peningkatan kes COVID yang semakin tinggi. Jadi kalaulah sekiranya ahli-ahli politik ini berasaskan kepada soal apa yang mereka akan dapat dan akhirnya disebabkan oleh dendam, pertarungan peribadi dan sebagainya, akhirnya rakyat akan merana. Sukakah ahli-ahli politik ni? Saya nak tanya 220 orang wakil rakyat yang mungkin sedang menonton Esra Awani ni, apakah mereka suka orang di kawasan mereka sengsara, yang keluh kesah, berhadapan dengan kemiskinan, konflik dan sebagainya? Jadi tolonglah fikir orang di kawasan sendiri. Jangan fikir soal apa yang akan dapat dengan penubuhan kerajaan. Ya, tetapi fikirkan apa yang rakyat akan dapat. Ya, kalau mereka tidak memberi sokongan, apa kesusahan yang rakyat akan berlaku kepada rakyat. Jadi tolong dengar keluh kesah rakyat yang sedang berada dengan kemelut yang mendadak ini. Frontliner, doktor-doktor, jururawat, pasukan polis dan tentera. Kasihanilah mereka, kasihanilah juga penjawat awam ni. Apa akan berlaku sekiranya keadaan politik ini terus tergantung yang akhirnya menyebabkan bajet 2022 ini tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat diluluskan pembentangannya akibat daripada polemik ini. Kesihanilah guru-guru yang sedang mendidik anak-anak kita di sekolah dan sebagainya. Jadi sebab itulah soal prinsip parti, retorik parti dan sebagainya ini, ya, bahan kempen parti ini untuk mendapatkan sokongan. Tolonglah yang berhormat ini fikir dari aspek kemanusiaan. Kasihanilah rakyat Malaysia ini supaya kita tak menjadi negara yang third class. Ya, jadi janganlah malukan rakyat dengan polemik dan juga tindakan-tindakan anarki yang berlaku di badan legislatif, iaitu parlimen itu. Parlimen ni dia badan legislatif, badan yang mulia yang menjadi penentu kepada pembentukan kerajaan yang disebut eksekutif. Jadi kalau tak stabil berterusan ni, maka parlimen akan tergantung yang akhirnya kita tak tahu ke mana hala tuju Malaysia ni, sama ada nak diisytihar darurat supaya boleh dibentuk majlis tindakan, majlis pemulihan dan sebagainya, ataupun war kabinet dan sebagainya. Kalau nak buat war kabinet, darurat kena diisytiharkan supaya kita gantung parlimen. Ahli parlimen sudah tidak boleh berfungsi dan kita lantik pentadbir-pentadbir awam ini. Mungkin beberapa belas orang untuk mentadbir negara. Mungkin dilantik profesional dan sebagainya untuk menjadi menteri sementara selama 1 atau 2 tahun. Sehinggalah akhirnya keadaan kembali pulih dan pilihan raya boleh dilaksanakan. Adakah ini yang dimaukan oleh orang politik? Jadi kalau dalam konteks ini, di mana kita nak letakkan demokrasi berparlimen itu? Istilah demokrasi, kalau demokrasi berparlimen itu, parlimen itu sudah pincang demokrasinya. Ini persoalan akademik yang perlu dibawa dalam pemikiran dan ufuk pemikiran ahli-ahli parlimen yang ada di Dewan hari ini. Ya. Tolong fikirlah. Ya. Bila orang utara bercakap ni dia bunyi marah doktor, tapi itu antara poin dan juga apa yang doktor nyatakan. Tapi doktor, seketika nanti saya nak bersama dengan doktor untuk kita melihat kepada rumusan. Tetapi saya nak terus bersama dengan Hasimi Mohamad. Kalau ada perkembangan terbaru terkini yang boleh Hasimi kongsikan dari Istana Negara di pintu 2, silakan Hasimi. Dan saya percaya tadi daripada apa yang kita nyatakan dan juga visual itu kita berikan kepada anda adalah visual dari Istana Negara di pintu 2, dan ketika ini adalah
ketua-ketua parti politik menghadap yang di-Pertuan Agong, dan juga persoalan yang kita timbulkan adalah siapa Perdana Menteri yang ke-9 dan juga bagaimana pembentukan kabinet itu berlaku. Panjang lebar kita bercakap dengan Dr. Shukri tadi, dan pastinya ini menuntut kepada kita melihat kepada fasa-fasa yang berbeza, percaturannya bagaimana dan sebagainya. Dan selepas ini kita nak tahu, dan mesyuarat parti ketika ini masih lagi berlangsung yang melibatkan pimpinan-pimpinan tertinggi untuk memuktamadkan keputusan sokongan kalau ada majoriti dan sebagainya. Hasimi Mohamad berada di Istana Negara. Hasimi, silakan dengan perkembangan dan juga mungkin maklumat-maklumat terkini yang boleh diperolehi dari sana. Silakan. Baik, terima kasih Ehsan. Di WTC, perkembangan yang kita boleh bawakan sekitar 2.10 petang ini terkini dari pintu 2 Istana Negara. Disahkan wakil-wakil pemimpin politik telah mula tiba di Istana Negara bagi menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, di mana kita boleh maklumkan yang pertama tiba masuki pintu 2 Istana Negara ialah Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Sekitar 1.42 tengah hari tadi, ia disusuli dengan kenderaan yang membawa Presiden Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Datuk Seri Mukhris Mahathir yang tiba sekitar 1.50 tengah hari, dan kita dapat lihat juga selepas itu ia disusuli dengan kenderaan yang membawa Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang mana juga tidak jauh sekitar beberapa minit selepas itu kenderaan yang membawa pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan telah pun tiba, antaranya Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng juga telah tiba, Presiden Amanah Muhammad Sabu, dan diakhiri dengan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ketika ini kita masih lagi menunggu wakil-wakil pemimpin politik lain, antaranya adalah dari warisan yang difahamkan akan diwakili oleh Presidennya, iaitu Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, dan juga sebenarnya tadi Bersatu juga telah pun mengesahkan kepada Astro Awani, di mana timbalan Presidennya Datuk Seri Faizal Azumur dalam mesej ringkasnya kepada saya sebentar tadi mengesahkan bahawa Bersatu turut dipanggil untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong yang akan diwakili oleh Setiausaha Agongnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dan ketika ini kita masih lagi menunggu warisan dan juga Bersatu, dan kemungkinan ada wakil-wakil pemimpin politik lain yang juga akan tiba, dan kita menjangkakan bahawa difahamkan pertemuan ini akan berlangsung serentak dengan Yang di-Pertuan Agong kerana ikutkan rangka masa yang ketibaan adalah tidak terlalu jauh pada UMNO kepada Pakatan Harapan, kesemuanya hampir sama, dan kita percaya dan difahamkan juga kesemua mereka ini akan menghadap serentak Yang di-Pertuan Agong, dan kita akan bawakan perkembangan tersebut langsung dari pintu 2 Istana Negara ini, Ehsan. Baik, terima kasih Hasimi Mohamad. Perkembangannya kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Visual langsung kita akan berikan kepada anda untuk kita melihat kepada ketibaan pimpinan-pimpinan parti politik yang ketika ini akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dan pastinya kalau kita bercakap berkaitan dengan siapa Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, sesiapa yang saja yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda perlu menguji keabsahannya di Parlimen dalam sidang pertamanya, kerana itu mustahak selepas beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dan di situ kita akan lihat sebenarnya berapa ramai ahli Dewan Rakyat yang memberi sokongan. Dengan cara itu keadaan akan dilihat menjadi lebih stabil dan beliau boleh fokus kepada tugas mentadbir negara, terutamanya dalam menangani COVID-19 dan juga pandemik, situasi ekonomi dan sebagainya. Dan apa yang perlu kita faham adalah pendirian ahli parti hendaklah selari dengan parti dan pimpinan tertinggi. Sebab itu kita akan melihat keabsahannya dan melihat kepada sokongan menerusi Dewan Rakyat. Dan dalam pada itu kita masih menimbulkan persoalan dan juga menjadi tanda tanya berkaitan dengan siapa Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Tapi saya masih lagi bersama dengan Dr. Mat Shukri Shoaib. Sebagai pengakhirannya, kita nak melihat kepada rumusan daripada doktor, dan mungkin selepas ini kita akan bersama-sama lagi sebab perjalanan ini mungkin singkat dan mungkin panjang yang memberi kesan kepada negara khususnya, dan kita akan melihat kepada rentetan ini setiap hari dan
dan juga setiap masa, terutamanya selepas mungkin ada majoriti diumumkan siapa Perdana Menteri yang ke-9, dan selepas itu kita nak melihat pula kepada anggota kabinet bagaimana keabsahannya di Dewan Rakyat pula perlu dilakukan, atau sebaliknya mungkin ada penjajaran untuk kabinet ataupun kerajaan campuran dan sebagainya. Kita tidak tahu, dan ini yang menuntut kepada jawapan-jawapan yang kita akan dapat ketahui selepas ini dalam tempoh beberapa hari mungkin, atau mungkin selewat-lewatnya hari ini. Itu perkara yang perlu kita faham dan juga kita ketahui selepas ini. Doktor, mungkin secara pengakhiran ataupun rumusannya, bagaimana untuk kita pastikan bahawa perjalanan ini berjalan dengan baik? Ahli-ahli politik perlu faham bahawa keadaan ini keutamaannya kepada 3 komponen khusus, komponen asas yang melibatkan ekonomi, politik, kesihatan terutamanya disebabkan COVID-19, dan seterusnya adalah langkah untuk kembalikan mandat itu kepada rakyat dalam PRU yang ke-15. Silakan Doktor. Ya, dalam konteks ini PRU 15 ni kita lihat dia keadaan yang tidak menentu hari ini akan mempengaruhi juga keputusan pilihan raya yang akan datang. Ya, kita kena ingat generasi muda pada hari ini ya, yang berada dalam semua lapisan pekerjaan, dan mereka ini mempunyai pendidikan yang baik berbanding generasi yang terdahulu. Ya, dan juga kita lihat hasil pengorbanan generasi terdahulu dengan dasar dan juga pengorbanan mereka memberikan pendidikan yang baik, ya, ada kebolehan ruang pekerjaan mereka yang lebih bagus, dan pilihan mereka itu hari ini akan melihat kepada soal kelestarian kehidupan mereka di masa depan. Jadi parti-parti politik ini harus mengubah cara tindakan, cara kerja, cara fikir, dan juga corak pemikiran dan juga pentadbiran mereka. Hari ini kita dibelenggu oleh satu dogma, iaitu konflik politik kumpulan 1998-99 yang tidak berkesudahan. Ya, kita lihat legasi pertarungan 1998-1999 sampai hari ini menjerat dan memberi dilema kepada generasi baru yang mungkin tidak berada pun pada keadaan 98 dan 99 seperti mana kita dulu. Ya, jadi dalam konteks ini pertarungan proksi war ini sedang berlaku dan akan mempengaruhi juga PRU 15 nanti. Ya, saya lihat bahawa ada kumpulan-kumpulan tertentu yang sebagai grandmaster, ya, yang mereka ini ada kiblat-kiblat kumpulan tersendiri. Yang ini bukan lagi satu yang terselindung dengan umbrella mana yang mereka ada, payung mana yang mereka ada. Jadi dalam konteks itu, parti-parti politik ini dicorakkan juga oleh satu kuasa yang lebih besar, yang dominan, yang boleh memberikan pengaruh terhadap seseorang pemimpin dalam sesebuah parti politik itu. Sebab itu kita lihat dalam keadaan ini melompat dan sebagainya, sudah tidak mengikut parti lagi, sudah mengikut mana pemimpin yang mereka hajati. Ya, jadi dalam hal itulah kita lihat bahawa PRU 15 ini yang akan berlangsung, kita tak tahu lagi bila. Mungkin pembubaran parlimen ni bukan satu pilihan yang wajar pada ketika ini. Kalau saya hari ini, kalau orang tanya, saya kata kita bubarkan parlimen dan berikan mandat semula kepada rakyat untuk memilih. Tetapi hari ini keadaan negara tidak membolehkan kita berbuat demikian. Apatah lagi dengan perebakan COVID-19. Kemudian kita lihat aspek anarki. Kita kena lihat di sudut geopolitik keselamatan. Apa akan berlaku sekiranya dalam keadaan tertekan, rakyat sedang tertekan dengan hilangnya pekerjaan, terpaksa menjana pekerjaan yang lain-lain sehingga menjadi berada dalam satu pekerjaan yang sebelum ni mereka tak lakukan, mereka terpaksa buat. Mungkin mereka mempunyai kelulusan yang tinggi, tetapi mereka terpaksa membawa menjadi pemandu e-hailing dan sebagainya. Ya, jadi banyak sektor terjejas. Jadi dalam keadaan macam ni, pilihan raya dibuat dan jadi keadaan jadi anarki dan mungkin menjurus kepada ketidaktenteraman awam disebabkan bukan saja oleh faktor kesihatan, tetapi disebabkan oleh juga faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial dan sebagainya. Ini juga perlu dipertimbangkan. Pembubaran parlimen itu bukan suka-suka boleh kita isytiharkan untuk pembubaran.
ya kita harus memikirkan suasana semasa yang membolehkan atau tidak sesuatu pembubaran parlimen itu dilakukan. Sekiranya tidak, kemenangan parti politik untuk membentuk kerajaan pun, tetapi negara sudah jadi anarki yang akhirnya tidak stabil. Apatah lagi sekiranya perjalanan pilihan raya diprolong, tidak dapat dilaksanakan akibat gugatan awam sebagai contoh. Jadi ini senario-senario yang kita perlu fikirkan, ya, yang mungkin akan memudaratkan negara sekiranya berlaku. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dilaksanakan. Kalau sekiranya saya fikir parlimen ini terus tergantung dengan keadaan tidak dapat diadakan satu pemilihan Perdana Menteri yang akhirnya mungkin sekiranya seorang kumpulan itu menjadi kerajaan yang minoriti, ya, mereka lebih sikit daripada orang lain tetapi tak capai majoriti 111, tetapi mereka menjadi juga kerajaan, akan berhadapan masalah apabila nak dibentangkan sesuatu perubahan dalam rang undang-undang dan termasuk juga bajet tahunan akan menjadi masalah. Jadi mungkinkah pilihan yang kita ada pada hari ini ialah kita melaksanakan darurat dan akhirnya kita lockdown parlimen. Kita matikan sementara fungsi parlimen yang akhirnya kita terpaksa mengisytiharkan darurat dan mungkin mekanisme darurat yang lebih inovatif dapat dilaksanakan supaya dapat kestabilan itu dilaksanakan. Ini hanya syur yang terlintas daripada fikiran, ya. Cuma perlu dikaji. Kita tindakan pun perlu dikaji. Seperti mana saya katakan war kabinet ataupun majlis pemulihan negara. Ini semua kalau nak dibuat perlukan perabsahan kerajaan dulu. Baru boleh ada majlis pemulihan dan sebagainya untuk laksanakan kerja. Kalau dulu pada tahun 97-98 Tun Mahathir buat majlis tindakan ekonomi negara, mereka mempunyai kekuatan 2/3 majoriti. Jadi sebab itu membolehkan Tun bertindak berkesan untuk menangani kejatuhan nilai mata wang dan juga kita tutup klub dan sebagainya, dan akhirnya kita mengadakan kawalan modal dan mata wang, kita membeli hutang yang disebut kita tubuh dana harta, dana modal dan sebagainya. Jadi itu semua penggabungan bank sebagai contoh yang hasil moratorium yang kita buat hari ini adalah kesan daripada dulu tindakan majlis tindakan ekonomi negara yang menggabungkan bank sehingga bank resilient dan prudent hari ini boleh memberikan moratorium kepada kita. Sudah 2 kali moratorium dilaksanakan, kesan daripada tindakan dasar, ya, yang saya analisa dulu, tindakan dasar yang dilaksanakan dulu yang akhirnya memberi kesan yang positif pada hari ini kita boleh guna. Tetapi semua ini kita dah tak ada majoriti 2/3. Kerajaan sudah tidak kuat. Kita sudah tidak percaya kepada kerajaan 2/3. Kita tak percaya kepada keutuhan kerajaan single party untuk mentadbir memerintah seperti mana Barisan Nasional dulu. Yang akhirnya hari ini kita tidak ada pilihan sebenarnya. Pilihan kita ialah satu, ahli politik 222 orang ini, 220 orang yang masih hidup ini harus tentukan hala tuju sokongan mereka. Adakah semua mereka tu nak jadi kerajaan dan boleh bersama dengan seorang Perdana Menteri yang mereka sepakat dan akhirnya semua parti dalam parlimen itu boleh menjadi blok kerajaan tanpa blok pembangkang. Itu pilihan. Yang keduanya ialah mungkin kita perlu isytihar darurat dan kita tangguhkan parlimen untuk beberapa jangka masa. Mungkin kita perlukan 1 atau 2 tahun supaya kita boleh perancangan dan akhirnya baru dikembalikan mandat kepada rakyat. Inilah tuntutan daripada mungkin kita nak kestabilan politik itu. Istana Negara pun mungkin boleh fahami aspek-aspek ini. Seri Paduka Baginda yang Agung sebagai Ketua Negara ini, janganlah kita polemikkan kedudukan Istana Negara dan Seri Paduka Baginda yang Agung itu untuk menjadi penyelesai masalah kepada masalah yang dibawa oleh orang-orang politik yang bersandarkan kepada demokrasi berparlimen itu. Apa jadinya dengan demokrasi Malaysia akan diperolok-olokkan oleh masyarakat antarabangsa kerana tidak efisiennya 22 kerusi itu, 222 orang wakil rakyat yang masih hidup itu tak boleh buat keputusan siapa boleh jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi saya minta tolong supaya selesaikanlah isu ini di kalangan orang-orang politik. Jangan heret istana untuk buat keputusan bagi pihak orang politik. 220 ini yang kita nak lihat solid dan juga sokongan untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil. Dr. Mat Shukri Shoaib, penganalisis dasar politik, ekonomi dan juga pengajian antarabangsa UUM, dan juga Dr. ada menyebut. Terima kasih Dr. bersama-sama dengan Esok Wani, dan pastinya nanti kita akan bawa lagi perbincangan ini mungkin dalam tajuk ataupun suasana yang berbeza sebab sekarang kita
kita meletakkan persoalan berkaitan siapa Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Terima kasih sekali lagi Doktor.